Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi saya nak hurai sikit berkenaan dengan live Syazri tadi. Benda ni sebenarnya dia normal dalam dunia politik ni, benda ni normal. Kita akan pilih mana-mana page pula, kita akan pilih mana-mana orang yang yang kita nak untuk visi dengan kita. Tak kira lah siapa pun, dalam page Gomo pun, dalam page saya sendiri pun, saya akan buat benda yang sama. Sebab apa? Kita dalam politik ni yang paling penting adalah kempen. Macam mana kita nak nampakkan parti kita tu indah. Sebagai contohnya, kalau kata page saya ni ibarat rumah saya lah, maka saya akan hiaskan rumah saya dengan benda-benda yang indah berkenaan dengan diri saya. Macam page dia dia penyokong UMNO, maka dia akan hiaskan. Hiasan tu maknanya daripada segi komen, daripada segi siapa yang masuk visi, dia akan hiaskan dengan penyokong-penyokong ni lah. Jadi macam page saya macam dulu saya dalam UMNO, sekarang ni saya dah dalam satu, maka kita akan hiaskan dengan orang-orang yang dalam satu lah, untuk memuji saya, up saya dan sebagainya. Benda ni normal lah. Jadi apa yang Gomo cakap tu, saya memang amat faham sendirilah, amat faham sekali. Mana-mana orang politik pun akan buat benda yang sama lah. Bukan kata dia, orang lain pun tetap akan buat benda yang sama. Mana ada orang yang nak jatuhkan maruah dia di khalayak ramai. Tidak ada orang yang mahu jatuhkan maruah dia di khalayak ramai. Semua orang nak mempertahankan kedudukan dia. Itu adalah sifat peribadi semua manusia, human nature. Jadi masa saya masuk dalam live dia tadi pun, saya hormati dia lah sebagai seorang senior saya lah, walaupun dia tak iktiraf saya sebagai ahli dalam UMNO. Mungkin itu saya tak tahulah kan. Sebab dia ada sebut tadi, dia kata saya bukan ahli. Jadi memang orang kata bekas ahli UMNO, dan sekarang ni orang kata bersatu. Masa saya masuk tu memang saya respect dia lah. Sebab apa saya nak tanya dia? Saya masuk tu pun atas sebab orang tag saya. Sebelum ni saya tak pernah masuk pun. Saya cuma masuk duk berselokar dan macam tu lah kan. Orang kata mengutuk Zahid dan sebagainya. Jadi saya tak pernah pun kata kutuk dia dan sebagainya. Saya lebih kepada Zahid Hamidi, sebab Zahid Hamidi ni saya rasa macam musuh utama saya lah kan. Jadi orang kata bila saya masuk tu sebab orang tag saya. Bila orang tag saya adalah berkenaan dengan isu KWSP. Jadi apa yang saya nak bising dengan dia tu, bukan saya nak jatuhkan dia, saya nak tanya dia. Saya tahu memang siapa-siapa pun tidak akan buat lah benda tu. Cuma saya hanya memuaskan hati pengikut-pengikut, bukan pengikut-pengikut lah, rakan-rakan saya. Memuaskan hati rakan-rakan saya yang nak saya masuk. Jadi saya pun tekan request. Bila saya tekan request tu, saya tahu dah tidak ada orang gila mana pun yang akan nak jatuhkan maruah dia dekat dalam media sosial. Dia mesti bila tengok nama saya, dia tahu dia mesti ada tengok video saya agak jadi dia mesti check orang mana yang nak bising dia. Bila saya tekan request tu, saya tahu, dan saya pun harap dia juga tahu benda yang sama. Jadi kalau kata dia bagi saya naik lah, kalau dia bagi saya naik, apa yang saya cuma nak cakap, apa yang saya nak tanya dia adalah dua soalan saja. Yang pertamanya saya tulis tadi atas lah. Walaupun saya rasa lah hati saya 80% dia memang tidak akan angkatnya saya naik. Cuma ada mungkin 20% tu ada harapan lah kot dia nak angkat naik dan sebagainya. Jadi orang kata saya dah tulis siap-siap dah. Atas soalan pertama saya nak tanya kepada dia, adakah dia menyokong moratorium ni diberikan kepada golongan T20? Kalau dia kata dia tidak menyokong, maka apa yang jawapan yang saya cuba sampaikan kepada dia adalah secara tak langsung dia menyokong bahawa moratorium secara bersasar ini amatlah diperlukan. Sebab apa? Supaya dapat diberi kepada golongan yang tertentu saja, yang mana terjejah dan sebagainya. Itu adalah soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua saya nak tanya kepada dia, kenapa dia tidak bagi tahu keseluruhan ucapan Datuk Seri Najib di dalam handset Parlimen? Kenapa dia ambil separuh je?
Memang Datuk Seri Najib bagi tahu kan, dia akan bagi dia minta untuk moratorium dia minta untuk pengeluaran KWSP 10,000. Tetapi selepas tu ada hujah dan selepas tu dia kata kerajaan boleh mengutip dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Bagaimana? Dengan menaikkan kadar haruman majikan dan juga pencarum. Jadi bila menaikkan kadar haruman majikan dan mencarum, dia akan bawa masalah. Masalah dia apa benda? Masalahnya daripada segi daripada sudut mengecilnya angka gaji dan juga kenaikan haji per tahun. Sebab majikan apabila dia dah membayar lebih kepada AWSP, maka untuk dapat kenaikan tahunan tu lebih adalah sukar. Sebab apa? Dia dah banyak mencarum dah. Jadi bagi pencarum pula masalah dia apa benda? Masalahnya gaji dia akan menjadi kecil. Apabila habisnya COVID-19 nanti apabila semua hutang-hutang dia kena bayar, sekarang ni ada moratorium. Bila dia dah start kena bayar hutang rumah, bila dia start kena bayar hutang kereta, bila dah start elektrik naik macam biasa, bila start harga minyak naik, maka pada ketika itu akan memberi kesan yang amat besar kepada pencarum. Di mana pada ketika itu caruman dia dinaikkan dengan kadar yang lebih tinggi yang menyebabkan haji dia akan semakin kecil. Itu yang saya cuba tanya kepada Pak Gomo lah. Bukan kata saya nak bahas dengan dia tak. Saya nak tanya. Bila saya nak tanya tu, saya nak dengar jawapan saja. Bukan kita nak ignore dia. Lepas saya tanya tu, mungkin saya akan leave lah. Supaya apa? Sebab itu adalah adat lah orang kata. Tidak baik untuk kita memalukan orang di media sosial. Walaupun dia menjatuhkan maruah diri saya. Tetapi saya masih lagi pegang kita tidak boleh menjatuhkan maruah seseorang ataupun kita tidak boleh merendahkan seseorang di media sosial. Itu yang saya cuba buat lah. Assalamualaikum Fiq, tenang je, teruskan zikir. Itulah Hakim Muhammad. Teruskan zikir. Saya pun mengantuk ni. Jadi orang minta penjelasan, jadi saya pun orang kata saya pun buat penjelasan lah. Assalamualaikum Fiq. Waalaikumsalam. Bayaran diterima tunai ataupun transfer? Apa maksud tu? Tunai kot saya rasa. DSN bijak. Orang di bawah tu yang bongok dan gagal segala perancangan yang terbaik daripada DSN. Kita tak boleh mengatakan hanya seseorang itu sahaja yang bijak. Ada ramai lagi orang yang lebih bijak daripada dia. Ada ramai lagi orang yang lebih bijak daripada dia. Mungkin dia bijak pada zaman dia dan selepas pada tu ada orang yang lebih bijak. Macam sekarang ni kita tengok PAS sebelum ni belum lagi pernah duduk dalam kerajaan. Sekarang ni PAS ada dalam orang kata dalam kerajaan. Jadi ada orang yang lebih bijak di dalam PAS. Orang kata PAS sendiri pun ada golongan yang ada master, ada PhD dan sebagainya. Dekat dalam satu pun ada lagi muka-muka baru yang lebih bijak. Bila ada seorang yang bijak, maka akan ada lagi orang yang lebih bijak daripada dia. Itu yang kita kena orang kata apa? Itu yang kita kena accept lah benda ni. Sebab benda ni adalah karma dunia. Bila kata ada orang bijak, maka ada orang lebih bijak daripada dia. Kalau kita nak kira, orang KKR bagi tahu Anwar Ibrahim lebih bijak. Orang UMNO bagi tahu Najib Razak lebih bijak. Jadi siapa yang lebih bijak sekarang ni? Jadi nak kena buat exam lah dua-dua. Baru kita akan tahu siapa yang lebih bijak. Ni jadi masalahnya. Jadi sekarang ni kalau kata untuk kedudukan KWSP ni, kita berpegang kepada apa yang diucapkan dia. Apa yang ada di dalam handset parlimen. Ini yang jadi masalahnya apabila ada pihak-pihak yang tertentu yang tidak menyampaikan sepenuhnya. Jadi kalau macam saya tengok tadi dekat dalam live dia, yang ni mungkin kita akan ulas esok malam lah, berkenaan dengan bantuan perniagaan dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan tidak perlu keluarkan pun duit 10,000 tu. Sebab apa? Kerajaan dah bagi dah. Antaranya adalah melalui SME Tube. Tuan-tuan boleh dapat 15,000 dan sebagainya. Ada di bawah amanah ikhtiar boleh dapat 10,000 untuk orang yang mula nak buat e-hailing dan sebagainya. Di bawah apa lagi? Banyaklah skim untuk kontraktor. Di bawah SME juga dia boleh dapatkan grant 10,000. Jadi banyak kerajaan mudahkan grant-grant yang grant-grant yang orang kata yang diutarakan oleh pihak kerajaan yang tidak diberitahu oleh mereka. Ini yang jadi masalahnya. Syafiq yang bijak bila bersuara berbanding Gomo Cik Bantai lah. Yang tu saya tak kisahlah. BP kat dia lah. BP kat dia lah tuan-tuan. Sebab orang kata mungkin dia rasa dengan apa yang dia buat tadi tu boleh menjatuhkan saya. Dan benda tu normal tuan. Benda tu normal. Dalam berpolitik benda ni normal lah.
Kan, benda ni nombor. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja tuan-tuan. Saya pun dah hampir pukul 3 ni tuan-tuan. Dah hampir pukul 3 ni. Saya punya kipas pun saya tak tahu saya letak remote tak mana. Duk hangat ni berpeluh-peluh. Kan, jadi itulah tuan-tuan. Orang kata apa, setakat tu saja. Mana nak dapat maklumat tu, Fik? Maklumat macam mana tu? Maklumat berkenaan dengan hujah Datuk Seri Najib boleh dapatkan di handset Parlimen. Ini jadi masalah ni. Apa yang tuan-tuan baca dalam surat khabar ni, dia cuma gula-gula sebab surat khabar ni dipegang oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi apa yang ada di dalam surat khabar tu, dia hanya bagi tahu BN minta untuk 10,000. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu, tuan-tuan kena tengok hujah di dalam Dewan Rakyat. Macam mana nak tengok hujah dalam Dewan Rakyat? Tuan-tuan buka parlimen.gov.my, tuan-tuan pergi dekat handset. Handset berapa hari bulan yang dia cakap tu berkenaan dengan bajet. Jadi baru boleh kita tengok laporan penuh. Itu yang paling penting. InsyaAllah, Fik, kalau kita di jalan yang benar akan dilindungi. Ramainya orang Melayu Islam yang bijak, buktinya kejayaan Empire Melaka. Ya betul, peruntukan grant dan lain-lain tu. Okey, peruntukan grant dan lain-lain tu boleh pergi dekat PMO, pmo.gov.my. Boleh pergi kepada Prime Minister Office.gov.my. Dekat situ ada tag ucapan Perdana Menteri yang ada menyebut tentang grant-grant. Antaranya adalah grant di bawah Amanah Ikhtiar, grant di bawah SME, grant di bawah macam-macam lah. Peladang dan sebagainya. Yang tu kena pergi tengok kepada perutusan Perdana Menteri. Sebab setiap kali perutusan Perdana Menteri, dia akan umumkan apa bantuan kepada rakyat. Ini yang jadi masalahnya. Sebagai contohnya, moratorium. Moratorium ni diumumkan oleh Perdana Menteri bertarikh pada 27 hari bulan Julai 2020. Jadi masalahnya hari ini adalah orang tidak mendengar apa yang Perdana Menteri cuba sampaikan kepada rakyat. Sepatutnya tuan-tuan semua kena dengar, baru kita akan tahu. Antaranya adalah berkaitan dengan My Future Job, skim di bawah penjana dan sebagainya. Banyak bantuan-bantuan kerajaan kepada bantuan ibu tunggal, kenaikan bantuan JKM dan sebagainya. Banyak tuan-tuan. Kalau kata saya nak sebut pada tuan-tuan, ya Allah, memang banyak sungguh. Kalau kata tu nantilah tuan-tuan. Sebab benda tu semua ada dalam laptop saya. Benda semua ada dalam laptop saya. Lepas tu kita ada apa benda? E-gig gig atau saya lupa dah, usahawan gig untuk orang yang nak buat digital marketing dan sebagainya. Apa benda gig atau saya pun lupa lah. Ada banyak tuan-tuan. Ada banyak program kerajaan yang tidak sampai kepada rakyat. Sebab itulah kita memerlukan jasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab media sosial ni digunakan dengan cara yang salah, iaitu menutup apa saja bantuan kerajaan supaya menampakkan kebaikan kepada pihak yang lain. Ini yang jadi masalahnya. Tersak dah ni 7 bulan tak kerja. Kalau tidak kerja boleh mohon di bawah My Future Job. Di bawah My Future Job ada di bawah skim subsidi upah, di mana gaji minimal RM1,200. Orang kata apa, setakat sekarang ni dah hampir 80,000 orang yang telah dibantu di bawah My Future Job. My Future Job ni di bawah YB Awang. Dia adalah orang PAS di Pendang, Kedah. Fik, betul ke belanjawan 2021 kalau tak lulus abah kena letak jawatan? Okey, yang pasal benda tu pun saya ada komen saya juga, tapi berkenaan dengan benda tu malah saya nak komen. Sebab apa? Yang ni Pertua Agong memang dia boleh melantik seorang Perdana Menteri. Baginda boleh melantik seorang Perdana Menteri sebagaimana di bawah perkara 42A menurut budi bicara Yang di-Pertua Agong. Tetapi kita kena tengok juga kepada perkara 43.2A, di mana perkara 43.2A menyebut bahawa Perdana Menteri harus dah dilantik, dia kena ada majoriti. Sekejap tuan, saya pergi ambil buku perlembagaan sekejap. Okay, salam kat Mak Lin RM5 Sat ni saya nak rehat Ni lah benda saya nak hurai Perkara 43 2A kita kena tengok sebab apa saja yang berkaitan dengan politik dia mesti bersangkut paut dengan perlembagaan. Dia tak boleh kita main tembak ikut suka kita
Jadi sekiranya di bawah perkara 43.2A itu dia menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Jadi dekat situ tidak boleh lantik. Kalau kita tengok kenapa Tun M jadi Perdana Menteri interim, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri interim sebab apa? Sebab ada konflik dekat situ. Sebab Muhyiddin dengan Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Maka dua-dua orang ni terpaksa menunjukkan dulu majoriti. Maka sementara dua-dua ekor ni, dua-dua ekor pula dah. Sementara dua-dua orang ni, yang ekor tu adalah Anwar Ibrahim lah. Sementara dua-dua orang ni menunjukkan dia punya majoriti, maka pada ketika itu Tun Mahathir akan menjadi PM interim. Dan macam tu juga orang kata apa sekarang ni. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan, maka dia akan jadi PM interim. Sebab apa dia akan jadi PM interim? Dia akan jadi PM interim sementara menunggu mana-mana orang yang membawa majoriti untuk dia jadi Perdana Menteri. Itu adalah konsep di dalam perlembagaan yang harus difahami lah. Kalau kata dia tidak memahami perlembagaan, dia bagi tahu Tunku Razali jadi Perdana Menteri. Mana boleh Tunku Razali jadi Perdana Menteri interim? Dia tidak boleh. Kalau Tunku Razali nak jadi Perdana Menteri, dia kena ada majoriti. Yang boleh jadi Perdana Menteri interim ni, atau maksud interim ni adalah sementara. Maknanya dia terpaksa memangku dulu sementara. Sebab apa? Untuk mengosongkan jawatan dan sebagainya. Apabila dah ada majoriti dan sebagainya, barulah dia dikira letak jawatan. Macam itulah. Bila kata Perdana Menteri letak jawatan, sementara nak tunggu ada majoriti ni. Sementara, nama pun sementara. Sebab tu dia ada PM interim. Interim tu maksud dia adalah sementara. Sementara menunggu seorang Perdana Menteri lagi ada majoriti. Dia mana boleh lantik orang lain menjadi Perdana Menteri interim? Tak boleh. Itu adalah orang kata tersasar jauh daripada perlembagaan. Ini yang dia kena memahami berkenaan dengan kedudukan PM interim ni. PM interim ni bukan boleh suka-suka lantik. Dia ada sebab-sebab dia dilantik. Sebab-sebab dilantik adalah sebab apa? Sebab negara kita nak ada proses, nak kena ada nak kena ada orang kata pentadbiran nak kena berjalan dan sebagainya. Maka PM interim ni akan duduk sementara dan dia akan dibantu oleh Ketua Setiausaha Negara. Sebab tu dia kena belajar dalam perlembagaan baru boleh tahu benda ni. Jadi Tengku Razali boleh tak jadi Perdana Menteri? Tak boleh lah. Macam dia bagi tahu tadi Tengku Razali jadi Perdana Menteri, tak boleh. Mana boleh Tengku jadi PM interim? Jadi dia mesti jadi Perdana Menteri. Jadi macam mana dia nak jadi Perdana Menteri adalah dengan dia menunjukkan majoriti. Jadi macam mana dia nak tunjuk majoriti? Mestilah dia kena bekerjasama dengan PKR dengan DAP. Kalau dia tidak bekerjasama dengan PKR dengan DAP, macam mana dia nak boleh ada majoriti? Itu ya senang, yang mudah ya tuan-tuan nak faham. Syafiq, aku nak tanya, ni betul ke belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin ada atuk daripada Mahathir? Itu wallahu alam lah tuan-tuan. Saya rasa tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Kalau betul lah duduk belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, betul-betul Mahathir duduk belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin, macam mana Mahathir boleh bawa usul undi tidak percaya? Logik akal lah tuan-tuan. Mahathir pergi file kes mahkamah kat Muhyiddin Yassin. Kemudiannya Mahathir yang bawa undi tidak percaya. Bukan Mahathir seorang. 6 orang semua yang dalam Pejuang tu semua buat usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang hari ni punya surat khabar Mukris bagi tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin menghalang daripada orang kata pendaftaran Parti Pejuang. Jadi macam mana boleh kata Mahathir duduk belakang bersatu? Benda ni jadi macam lawak lah tuan-tuan. Dia jadi macam kelakar sikit. Pada pendapat Fiqh, adakah selepas ini government unity diwujudkan? Selepas ini government unity tidak mungkin akan berlaku. Sebab apa? Dia government unity ni dia akan wujud orang kata dia akan wujud bila semua parti-parti ni bersetuju. Bila semua parti-parti ni bersetuju untuk membentuk kerajaan. Ini akan jadi masalah. Sebab apa? DAP ada 42 kursi. DAP mesti minta lebihnya. Dia 42. Dia punya orang kata dia punya solid kursi dia 42. Lepas tu barulah BN, UMNO pun baru 39 kursi. UMNO saja baru 39 kursi. MCA 2, MIC 1 kursi. Baru ada 42. Lebih kurang sama lah. Jadi macam mana pun dia kena bekerjasama. Kalau kata government unity ni masalah. Sebab apa? Kursi semua tidak seimbang. Kursi semua tidak seimbang. Haziq Odinka Wassalam. Waalaikumsalam. Fiq, saya ni pun banyak membaca tapi banyak juga yang lupa, tapi hang banyak membaca, banyak pula yang ingat.
Kan, salute Fik. Kan, biasalah kita ni bukan ahli politik bang. Kita ni sampah ya. Kan. Kita ni sampah ya. Kan, macam ada member kita beritahu kan, kita dah periksa dah, dia ni bukan ahli politik. Sedangkan tuan-tuan, terang-terang surat lantikan saya, mana ada surat lantikan saya sebagai penerangan bersatu. Kan, terang-terang dalam surat lantikan tu nama saya, nombor IC saya, kan, jawatan penerangan. Itu pun bukan ahli politik ni, saya tak tahulah kan. Mungkin kita ni ketua, orang kata apa, mungkin kita ni tukang kebun bersatu kot. Kan, tukang kebun dan sebagainya. Ini yang jadi masalahnya. Mukris tu bongok 2 kali digulingkan dari jawatan Menteri Besar. Ada Taufik duk beramal amalan hati tu. Kan, ya ke? Okeylah tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan untuk malam ni. Esok kita akan ulas lebih panjang berkenaan dengan apa yang dia sebut tadi. Kan, berkenaan yang wow, baru join dapat jawatan berapa, biasalah. Kan, biasalah orang lain dapat jawatan boleh, takkan kita dapat jawatan tak boleh. Biasalah tuan-tuan, esok ada lebih, esok kita bertanding pula. Kan, apa ada masalahnya, biasalah. Kan, benda normal. Bukan benda tak normal. Kan, kalau kata orang rasa kita boleh buat, orang akan lantik kita lah. Kan. Kan. Tidurlah. Ya, sekejap saya tidur insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seringkan salam. Bukan apa Fik, Tun M pernah meramal unity government akan diwujudkan jika haru jadinya. Jadi, dekat Malaysia tak boleh ada unity government. Kan, situasi rakyat Malaysia tak mungkin ada. Unity government ni tak silap saya berlaku di Greece. Dekat mana tak silap saya. Adalah berlaku. Itu pun sebab bukan kata kaum majmuk. Kalau kata kita ada multiracial, susah nak jadi unity government ni. Unity government ni boleh berlaku bila ada satu bangsa ya. Maknanya dia boleh bertoleransi lah. Maknanya pihak kerajaan dengan pihak perbankan dia bergabung untuk membentuk unity government. Kalau kata multiracial memang payah, jangan mimpi. Jangan mimpi, memang payah gila. Memang dia ada demand-demand dia yang tertentu yang menyukarkan lagi kerajaan. Kalau kata negara yang bukan multiracial dia boleh buat. Yang tu boleh pergi baca lah. Tuan-tuan boleh pergi Google lah berkenaan dengan unity government ni, boleh baca. Politik orang kita banyak emosi kalau berkata-kata. Saya setuju dengan tuan. Fik, bantu rakyat sampaikan maklumat. InsyaAllah esok kita akan terima. Esok kita ni bayar diterima tunai atau transfer. Saya tak faham tadi dia tanya. Relax. Siapa cakap apa bergoma ke? Ya, setuju Fik. Tukang kebun pun tak apa Fik. Dari jadi exco tapi bodoh. Bila nak bising dengan goma tak payahlah ngarut. Saya lepas ni saya malas layan dia. Saya dah unfollow dah tadi dia punya page. Saya dah unfollow dah. Saya pun malas. Kita hormat dia. Dia bantai kita macam tu. Saya pun malas nak layan. Baik pergi kat dia. Steady happy masuk PPM. Terus jadi penerangan. Nak harap UMNO lambat lagi lah. Nak tunggu turn. Tapi saya bukan sebab saya tinggalkan UMNO. Bukan sebab jawatan tuan. Saya masuk PPM ahli biasa. Cuma bila orang kata apa. Bila biasalah bila ketua bahagian saya, bila rajin berhubung dengan dia, saya duk bagi idea apa semua sekalian. Dia bukan dia pun offer dan sebagainya. Dia tak pernah tanya pun. Dia cuma jemput main mesyuarat pun terus bagi. Saya pun tak tahu apa-apa. Yang saya tahu malam tu ada mesyuarat. Bila saya hadir dia terus tengok. Dia terus bagi surat. Tengoklah nama saya ada. Saya pun bukan tahu apa pun. Masa saya pergi daftar tu, hanya sekadar ahli biasa saja. Bukan kata saya daftar ada offer jawatan, tak. Saya tinggal UMNO sebab apa? Saya tinggal sebab saya rasa memang UMNO ada kerjasama dengan PKR dengan DAP. Kalau tuan-tuan boleh nilai tadi visi daripada Papa Gomo tadi, tuan-tuan boleh tengok apa benda yang dia cakap. Apa salahnya kalau ada kerjasama dengan DAP dan sebagainya. Jadi memang ada tuan-tuan. Saya bukan macam mana nak buktikan tu sukar. Tapi kalau tuan-tuan berbalik orang kata apa, kepada kronologi apa yang berlaku kat dalam surat khabar, kalau tuan-tuan lihat balik orang kata apa daripada segi kedudukan parlimen, tuan-tuan boleh tengok. Yang masalahnya sekarang ni orang suka membutakan mata dia. Jadi kalau kata orang melihat kepada komposisi parlimen, dia akan tahu UMNO tidak ada kaedah lain untuk ambil alih kerajaan kecuali dia bergabung dengan DAP dan juga PKR. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam ucapan Khalid Samad, dia bagi tahu memang wujud 30 MP UMNO yang menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Itu yang menyebabkan saya tinggal lah. Bang sebut nama saya Karim Benzema. Ramai yang cakap atuk duduk belakang Abah. E-wallet pun 50. Dia cakap atuk yang suruh Abah bagi. Dah rezeki Fik. Betul lah Rezeki nak buat macam mana?
Hang cakap semua hang betul, hang pun aja boleh dulu ada masalah. Ya saya tak salahkan. Saya kerja boleh dulu ada masalah dengan pegawai saya. Kan? Saya tak ada masalah pun. Kan? Itu adalah berkenaan dengan kerjaya saya dulu. Memang kita mengaku kita ada masalah. Sobat. Semua manusia ada masalah. Mana ada manusia yang tidak ada masalah? Manusia yang tidak ada masalah ni orang gila je. Kan? Orang gila yang tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Sebab dia berjalan di sana, di sini. Dia mana ada masalah? Kalau kata sah nama manusia, memang ada masalah. Dan tempat untuk kita selesaikan masalah bukan kepada rakan kita ni, adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Melayu jangan ada dengki dan busuk hati. Bagus juga hang masuk PPPM, pastikan kerusi Parlimen Al-Ustaz dapat kat orang Melayu, tolak calon MCA, betul bang. Kan, itu yang paling penting. Kan, ini yang Syekh duk perjuangan Melayu, lepas tu lembek dengan MCA. Kan, Fit, view cantik juga ni. Tak boleh dah, saya tak boleh pergi ni tuan. Saya tak boleh pergi, saya mengantuk sangat-sangat dah. Bila mengantuk ni, oksigen dia tak sampai otak. Bila oksigen tak sampai otak, apa benda yang kita bahas pun dia jadi macam sembang sajalah. Kan, kita malas lah tuan-tuan jadi exco, kan, duk buat live sopa duk sembang kedai kopi, baik tak payah. Kan, exco ni mesti cakap ada fakta. Kan, exco sebagai exco mesti cakap berlandaskan apa nama fakta, bukan duk sembang macam sembang kedai kopi. Kan, lepas tu duk ajak orang VC sopa dengan pukau orang ni, tak apa benda exco ni tu kan. Betul bang, sokong bang sebut nama saya. And gi tanya dengan budak UMNO lah, dia orang lah rapat. And syok tak bila ada jawatan dalam parti, tak apa nak syok sangat. Orang masuk politik ni semua nak isi poket, tak dapat kat sana, dapat kat situ pula masuk. Itu kamu punya pandangan. Kan, itu kamu punya pandangan. Kan, bukan semua orang macam tu. Sebab tak dapat duit lah, tu malah nak cakap. Kira bro seorang lah, sembang ada fakta. Saya tak tahu saya sembang ada fakta lah, tapi boleh tahan jugalah. Kan? Tapi pendirian mereka tak tetap. Kan? Tengok Didi Ujang masuk lah. Tak apa, janji kita hidup mesti happy. Tapi pendirian mereka tak tetap. Dulu mereka ajak penyertaan rumah, last kali mereka sekarang sokong komunis. Ni netizen ni jahat juga. Tengok ada seorang ni masuk, nasib baik Didi Ujang masuk. Kan? Saya nak end live dah tu, Didi Ujang masuk. Item di kepala cantik. Saya baru reply live tadi. Assalam kecewa ni abang berjuang rakyat, takut berdebat dengan Syafiq. Tak apa tuan-tuan, dia memang sama, semua orang macam tu. Dia sebenarnya, saya sendiri pun, kan, kalau kata saya nak debat tuan-tuan, saya akan tengok juga. Mana ada orang nak jatuhkan maruah dia sendiri kat dalam media sosial, bangang lah. Orang tu mungkin orang gila lah. Kalau dia buat masuk orang, suruh orang hentam dia. Kan, hantam aku. Kan, aku dah tahu dah aku akan kena. Lepas tu hantam aku gila-gila. Tu orang gila orang panggil. Kan, sebagai seorang manusia yang normal, memang semua orang akan buat benda tu. Kan, semua orang akan buat benda yang sama. Kan, jadi benda tu normal. Bukan kata dia, saya sendiri pun akan buat benda yang sama. Cuma saya tak setuju dengan ayat yang terakhir tu saja. Kan, okey tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dah jadi ahli parlimen, tak dapat dah live pakai cap macam ni. Kurang-kurang mau pakai tie. Ya betul. Yang penting fit kita ada prinsip. Betul Abang Hanif Stone. Tapi ramai juga yang nak hang visi ni. Itulah hampa pun kalut juga. Hampa kalut tu dia sakit hati tu. Kalau hampa tak kacau. Saya duduk tidur lah tadi tuan. Saya memang tidur. Memang waktu tu saya tidur dah. Sebab hari tu kan saya duduk berjaga malam. Jadi kita memang dah set masa dah. Saya dah set masa pukul 11 memang saya tidur lah. Jadi siapa saya pun boleh jadi pergi ikut. Tadi siapa pergi tag nama saya atau pergi tag nama saya masuk. Masuk kena. Okey lah tuan-tuan, buat je lah dugaan. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.